Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita dalam kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pagi ini, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, sentiasa berada dalam keadaan yang dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, halaqah kita, iaitu tadabbur ringkas, iaitu yang mana kita setiap minggu dengan izin Allah cuba untuk memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ni dari muka ke muka lah. Maksudnya dalam satu pertemuan itu insya-Allah kita habiskan satu muka terus. Jadi dalam perbincangan ni, tujuan utama daripada perbincangan kita ini tentu saja ialah untuk kita cuba sedaya upaya nak tahulah secara ringkas apa yang Allah SWT pesan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah buku manual kita. Jadi kita ni turun, Allah bekalkan dengan, kita ni lahir, Allah dah bekalkan kita dengan panduan. Jadi kita nak lihat, kita beli kereta pun ada panduan dia, ada buku manual dia. Dan tentu sahaja kita nak berjalankan kehidupan di dunia ini, perlu ada manual, perlu kita kaji manual dia. Dan sekali lagi disclaimer ni saya takkan jemulah untuk ingatkan setiap minggu, iaitu setiap kali pertemuan, bahawa ini bukanlah kelas tafsir, tetapi hanyalah sebagai perbincangan orang-orang biasa lah seperti saya ni, untuk kita sebagai nak menunjukkan bahawa sebagai suatu kewajipan kita sebagai umat Islam ni untuk kita cuba memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran ni. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi kalau dalam perbincangan ni tentu ada yang tersalah ke tersilap ke, terutama yang dah lepas-lepas tu, mana yang tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat lihat mana yang tersilap tu tinggalkan, ambil saja mana yang bermanfaat, yang benar, selari dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tanpa kita melengahkan masa, kita nak lihat sedikit apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, khususnya minggu lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita bahawa berkenaan dengan ahli kitab, di mana ahli kitab ini mencampurkan di antara kebenaran dengan kebatilan. Sedangkan mereka ni adalah golongan ulama yang mengetahui ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan sedemikian seperti mana yang kita katakan sebelum ini? Kerana mereka ini dengki kepada orang lain. Dia tak boleh lihat ada orang lebih hebat daripada dia. Ada orang yang daripada bangsa lain, tu bangsa Arab, itu Rasulullah SAW, yang juga mempunyai kitab seperti mereka. Sebenarnya mereka ni malu sendiri sebab mereka dah ada kitab tetapi mereka tak mengamalkannya, dan mereka sering mendabik dada kononnya mereka ni adalah orang-orang pilihan Allah dan sebagainya. Tetapi akhirnya, dan mereka merasakan bahawa mereka lebih daripada bangsa-bangsa lain, tetapi Allah SWT telah menetapkan bahawa Nabi akhir zaman tu rupa-rupanya daripada bangsa Arab, dan mereka ini rupa-rupanya lebih mengamalkan daripada orang Bani Israel itu sendiri. Pada zaman itu Rasulullah SAW, kita dapat lihat bahawa sahabat-sahabat
benar-benar mengambil apa yang Rasulullah bawa itu dengan kuatnya, mereka pegang dengan apa tu, mereka genggam betul-betul apa yang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi ini menyebabkan menempelak mereka yang sebelum ini selalu menghina orang-orang Arab ni, menyebabkan mereka rasa malu sendiri, jadi mereka tak mampu untuk menerima kebenaran itu kerana rasa dengki dan sombong. Jadi apa yang berlaku ialah ada di kalangan orang-orang mereka ini berada dalam kelompok umat Islam ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk berpura-pura masuk Islam, dan mereka di pagi harinya dan keluar di waktu petangnya dengan tujuan supaya orang lain ikut juga apa yang mereka lakukan. Maksudnya mereka murtad, mereka harapkan bahawa ada orang-orang Islam yang murtad. Itu perancangan mereka. Sebab kononnya setelah mereka kaji bahawa mereka dapati bahawa apa yang Rasulullah SAW bawa itu tidak benar. Sebab mereka sebagai orang yang berilmu, selalunya apa yang orang berilmu ni buat, orang biasa akan ikut. Jadi mereka anggap bahawa orang ni berilmu, maka setelah mereka masuk Islam, mereka secara terang-terangan dan mereka keluar pun secara terang-terangan dengan alasan bahawa apa yang Rasulullah bawa itu salah, tak sama pun dengan apa yang kitab yang terdahulu. Jadi menyebabkan harapan mereka adalah supaya umat-umat Islam ni ikut keluar daripada Islam tu. Itu tak antara taktik jahat yang mereka lakukan, tetapi Allah SWT dedahkan perkara tersebut sebelum mereka lakukan lagi. Itu dia. Ataupun mereka telah lakukan tetapi Allah dedahkan pekong mereka itu. Menyebabkan bahawa mereka tidak berjaya untuk mempengaruhi majoriti umat Islam ketika itu. Wallahu a'lam. Dan Allah SWT memberitahu lagi bahawa memang antara mereka ni Allah itiraf ada yang baik, tetapi kebanyakan mereka ini apabila diberikan harta walaupun pinjaman sebanyak 1 dinar pun mereka tidak mahu bayar. Bukan tak mampu bayar, tidak mahu bayar kerana mereka rasa sangka bahawa tak perlu pun. Mereka kata tak perlu pun ikut agama ni ikut peraturan terhadap orang-orang yang buta huruf ni. Jadi dia kata orang buta huruf ni tak layak untuk kita jalankan seperti mana yang Allah SWT suruh. Perintah Allah SWT suruh menepati janji ni hanya kepada orang yang ada ilmu je, seperti mereka Bani Israel saja bagi mereka. Itu apa yang ada dalam pemikiran khususnya orang-orang Yahudi ketika zaman Rasulullah SAW ini. Jadi kerana perangai mereka ini yang mereka memang telah sedia ada dalam diri mereka, iaitu sentiasa memukiri janji, dan itulah yang ada juga ketika mereka membawa agama. Mereka bukan saja tidak amanah berkenaan dengan harta manusia, bahkan mereka juga tidak amanah tentang apa yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita terus nak lihat kepada perbincangan hari ini. InsyaAllah doakan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan proses untuk kita berbincang-bincang ni, mudahkan proses untuk saya menyampaikan apa yang terdapat dalam Al-Quran ni sedikit sebanyak, mudah-mudahan memberi manfaat lah kepada kita semua insyaAllah. Baik, kita terus kepada muka surat 60 dalam mushaf. Kita bermula dengan ayat 78 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Allah Subhanahu wa taala memulakan firman dia pada ayat 78. Allah SWT berkata, dan sesungguhnya di antara mereka nescaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya dalam membaca kitab. Kenapa mereka melakukan perkara tersebut? Wa ma huwa minal kitab wa yaqulu huwa min indillah. Jadi kalau ada mereka ni, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah. Ada mereka, dan sesungguhnya Allah menegaskan bahawa di antara mereka ni nescaya ada segolongan yang memutarbelitkan lidah dia, dia menterbalik-balikkan maksudnya dia menterbalik-balikkan lidah dia.
Dia putar belit lah, kita kata macam tu. Lidah tu dia putar-putarkan. Jadi dia untuk apa? Dalam dia membaca kitab supaya apa? Supaya agar kamu menyangka itulah kitab. Dia kata wa ma huwa minal kitab. Itulah sebahagian daripada kitab. Wa yaquluna huwa min indillah. Dan dia kata apa lagi? Padahal dan mereka kata bahawa itu daripada Allah. Wa yaquluna huwa min indillah. Benar Allah kata wa ma huwa min indillah. Wa ma huwa min indillah, dan tidaklah itu daripada sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Padahal itu bukan daripada Allah, mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Sebab itulah mereka ini adalah golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka memilih untuk kufur sedangkan mereka tahu kebenaran. Antara perangai jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini ialah mereka memiliki kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka memutar-mutarkan lidahnya semasa membaca Taurat. Dengan apa tujuannya? Dengan tujuan untuk mengubah maknanya. Supaya apa? Supaya manusia sangka bahawa dia adalah daripada kitab Taurat itu sendiri. Padahal sebenarnya dia bukan daripada kitab tersebut. Mereka kata bahawa ini adalah daripada Allah SWT. Padahal dia bukan daripada sisi Allah. Mereka berdusta kerana apa? Mereka tergamak berdusta sedangkan mereka tahu bahawa itu adalah perkara yang benar. Kerana apa? Kerana mereka hendak memenuhi diri mereka ini. Kitab ini mereka nak selarikan dengan apa? Dengan syahwat mereka. Mereka ikut hawa nafsu mereka. Dan kita dapat ketahui bahawa memang orang-orang Arab Yahudi ni antara skill mereka, kehebatan mereka ini adalah mereka hebat memutar-mutarkan lidah. Maksudnya perkataan dia tu mengagumkan manusia. Nampak orang yang pandai lah sebab memang mereka ni ada ilmu. Jadi itu yang kita risaukan. Kadang-kadang kita lihat bahawa orang yang bercakap berkenaan satu perkara, cakapnya bunyinya hebat. Di sini dan di sana cara dia mencerita, fasih sekali lidahnya. Tetapi malangnya apa yang dikatakan adalah sebahagiannya adalah benar, sebahagiannya adalah kebohongan. Sebahagiannya tidak ada nas daripada syarak. Sebahagiannya hanyalah suatu orang kata cerita-cerita penglipu lara. Tetapi yang tu lebih teruk apabila mereka mengatakan perkara ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Nak menyesuaikan dengan apa? Dengan hawa nafsu masyarakat, diri mereka dan masyarakat. Itu yang berlaku pada kalangan Bani Israel. Di mana orang Yahudi khususnya apa yang mereka lakukan, mereka suka putar-putar lidahnya dalam baca kitab. Dan mereka ganti dengan kata yang lain yang seumpamanya. Seperti mana yang nenek moyang mereka selalu lakukanlah. Sekan kalau ada dalam sebelum ni, kalau tak silap ada bincangkan bahawa mereka sebut, Allah suruh sebut kata hittah yang bererti tunduk patuh, tapi mereka ganti dengan hintah dengan apa? Yakni gandum. Itu dia. Mereka memang suka buat perkara-perkara tersebut. Kalau kita lihat pun apabila dalam surah Al-Baqarah kan ayat 104, di mana kita dah huraikan, kalau tak silap kita dah bincangkan, diceritakan dalam tafsir misalnya apa tu, mereka suka ucapkan kata yang bermakna makian, maaf perkataan tu, tetapi terdengar seakan-akan bukan suatu makian. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Misbah ni apa beliau katakan? Beliau kata apabila Rasulullah SAW jelaskan suatu perkara yang sulit, kaum muslimin selalu ada kata ra'ina, dalam erti kata perhatikanlah keadaan atau kemampuan kami. Jadi orang Yahudi yang juga kenal, dia tahu satu kata-kata yang mirip dengan bahasa tersebut, bahasa Hebrew lebih kurang dengan bahasa Arab, tapi mereka gunakan dengan makna yang makian, dengan makna untuk mencemuh, dengan tujuan untuk mengejek. Jadi dia ucapkan kata yang sama. Sama sebab tu Allah suruh sebut perkataan unzurna. Mereka apabila sebutkan perkataan yang sama, perkataan itu bermaksud yang hampir sama, mereka dengan tujuan bermaksud dengan perkara yang tidak elok. Yang itu. Sebab tu Allah suruh gantikan dengan perkataan lain yang supaya mereka tidak dapat guna
perkataan itu untuk mengejek-ngejek sahabat dan sahabat dan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat dalam sunnah juga, dalam hadis Nabi juga diceritakan juga kepada kita bahawa mereka ada sebut perkataan Assalamualaikum misalnya. Kita sebut Assalamualaikum yang bererti keselamatan. Orang Islam sebut Assalamualaikum, mereka putarkan lidah mereka kata Assalamualaikum, yang boleh membawa maksud kematian atau kecelakaan menimpa kamu. Itu kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka dalam mengejek manusia, menunjukkan bahawa menyebabkan mereka bab kitab pun mereka lakukan perkara yang sama. Sebab tu kalau kita dah biasakan diri kita sebutkan perkara-perkara yang buruk, kita biasa mencarut minta maaf, misalnya minta maaf kata, jadi kita susah untuk apabila nak membaca kitab ke nak baca suatu perkara pun perbuatan buruk itu mempengaruhi diri kita. Jadi dalam kita membaca kitab pun nanti susah nak masuk ke dalam diri kita sebab kebiasaan kita itu sendiri melakukan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tak baik. Sedangkan Al-Quran itu adalah satu kalimah yang baik. Jadi mereka ini dengan diri mereka ini memang sentiasa dah bab menipu ni dah biasa, sehingga kan bab kitab pun mereka nak lakukan perkara tersebut. Sebab tu Al-Biqai rahimahullah ta'ala dia kata dalam tafsir dia contohkan memutar balikkan lidah ni dengan mereka jelaskan dia membawa satu lagi perangai orang Yahudi apa mereka buat terhadap hukum zina misalnya. Yang sebenarnya hukum zina itu ada juga dalam kitab mereka. Jadi apa dia kata farjumuhu tu yang bererti lempar dengan batu, mereka tukar kepada farhamuhu yang bererti kasihanilah dia. Maksudnya bila melakukan zina dia kata bukan kena rejam, sebenarnya yang suruhnya apa, kasihanilah dia. Supaya mereka terlepas daripada hukuman rejam tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang sebenarnya sangat menakutkan. Kadang-kadang kalau kita lihat ini dibawa tentang orang Yahudi, tapi bagaimana kita pula kalau kita lihat adanya golongan-golongan yang liberal misalnya, yang mereka ni mendakwa diri mereka sebagai orang yang membawa Islam dan sebagainya. Mereka selalu tukar ayat-ayat Al-Quran ni dengan kefahaman mereka sendiri. Dan apa yang ada tu kadang-kadang pun bertepatan pun dengan apa yang ada dalam perbincangan ulama misalnya, tetapi mereka tukarkan perkara tersebut untuk syahwat mereka sendiri. Mereka buat kefahaman mereka sendiri. Bab yang ulama kata kena ikut Quran dan sunnah betul-betul, mereka putarkan dengan cara-cara yang lain, dan mereka ini memang nampak bijak. Dan bukan semua yang mereka katakan itu salah. Itu yang masalah dia. Mungkin kebanyakan yang mereka katakan itu betul, tetapi apa yang salah itu boleh memberi impak yang besar, menyebabkan manusia ikut apa yang mereka kata. Sebab kebiasaan mereka ini, mereka orang yang bijak. Orang yang cerdik ni mereka tahu bagaimana nak tukar maksud yang nak dapat dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Sebab tu bagaimana kita nak membenting diri daripada anasir ini dengan cara kita sendiri melengkapkan diri kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita belajar apa yang dikatakan oleh para ulama dalam membincangkan berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Itu dia. Supaya kita benar-benar faham agama ini, supaya tidak mudah kita ataupun ahli keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh golongan ini yang sering memutar-mutarkan lidah mereka. Nampak macam kitab Al-Quran, nampak macam agama, tetapi sebenarnya telah jauh daripada apa yang Allah SWT bawa itu sendiri. Wallahu a'lam. Ini satu khianat yang besar lah sebenarnya yang dibuat oleh ulama-ulama Yahudi ni. Mereka duduk sekitar Madinah ni, mereka buat satu khianat yang besar, iaitu mereka menyandarkan sesuatu yang mereka kata tu kepada Allah SWT, sedangkan Allah tak mengatakan sesuatu itu. Dan ini yang kita kena lihat betul-betul. Macam kita nak lihat khususnya hadis Nabi misalnya. Kadang-kadang hadis Nabi ni ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu misalnya. Jadi kita kena semak dulu sama ada betul atau tidak apa yang dibawa itu. Kadang-kadang ada manusia ni, ada orang ni, dia bawa satu perkara
yang tak ada dalam hadis palsu pun tak ada kadang-kadang tu. Hadis palsu memang tak boleh terima, tapi kadang-kadang tak ada, dia reka sendiri sahaja, ataupun dia dengar daripada kata-kata lisan manusia dan dia bawakan, dan manusia sangka itu adalah agama. Tu kita kena hati betul-betul. Di dalam kita nak mempelajari sesuatu mesti ada penapis, kita kena tapis maklumat sama ada maklumat itu betul atau salah. Dan dalam menyampaikan juga saya menasihati diri saya juga dalam berkongsi ini supaya apa, cuba sedaya upaya untuk buat research lah dalam kita menyampaikan sesuatu tu. Jangan kita cakap dengan minta maaf, cakap dengan ikut sedap mulut sahaja, sebab lidah tu tak bertulang kan, dia bercakap saja apa dia nak kata tanpa kita nak perhatikan bahawa dia betul atau salah, sebab dia boleh memberi impak yang besar kepada masyarakat. Dibimbangi masyarakat membawa satu ajaran yang bukan datangnya daripada Allah SWT. Dan lebih-lebih menakutkan kalau apa yang dia fahami itu membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT, dan lebih menakutkan boleh membawa kepada kekufuran. Itu yang kita risaukan. Jadi kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang yang sentiasa kata mengikuti apa yang benar-benar datang daripada Allah SWT itu sendiri. Baik. Sebab tu Allah SWT bagi tahu kat kita bahawa teruknya golongan ni, mereka ni orang berilmu tetapi mereka tergamak berdusta terhadap Allah SWT. Itu yang kita tak nak supaya kita lah jadi macam ni juga. Janganlah kita buat seumpama apa yang orang Yahudi ni buat. Cakap satu perkara yang bukan datang daripada Allah, tetapi memberitahu bahawa dia datang daripada Allah dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapat crowd, untuk supaya orang lihat, apa yang dia cakap ni hebat, tak pernah ada orang cakap. Jadi dia kata macam supaya dia ni jadi apa tu, public figure, semua orang tengok kepada dia. Itu yang kita takuti. Jangan kita lakukan perkara tersebut, sebab ini sangat menyedihkan. Sebab kadang-kadang ramai orang yang percaya. Sebab apa? Orang yang percaya tu mereka tidak menyelidik apa yang ada dalam Quran itu sendiri. Mereka tak nak selidik apa yang ada dalam sunnah itu sendiri. Kerana orang yang menyampaikan terlihat ajaran sesat misalnya, kadang-kadang apa yang mereka sampaikan mereka tahu pun kebenaran. Tetapi mereka memutar belitkan sebab mereka mengikuti syahwat mereka, dan mereka mahu orang-orang lain tu ikut mereka, agung-agungkan mereka. Sebab apa yang mereka bawa itu menyebabkan mereka ini popular. Itu dia. Jadi mereka walaupun mereka tahu kebenaran pun mereka tak boleh nak tinggalkan. Sebab apa? Sebab mereka ada follower. Itu yang kita takuti. Mudah-mudahan Allah tak ujilah kita dengan perkara ini. Sebab tu Allah kata wahum ya'lamun, sedangkan mereka ini tahu. Ini sangat-sangat teruk. Sebab apa? Kalau kita sampaikan perkara salah kerana tak jahil, kerana kita jahil, kita sampaikan satu perkara tanpa kita tahu benda tu betul atau tidak, itu pun salah. Apatah lagi kalau terang-terang kita berbohong. Kita tahu tu betul, kita bohong, kita katakan ayat Quran kata lain, sunnah kata lain, kita putarkan maksud, ataupun ulama atau asatizah kata macam ni, kita potong, dia cakap panjang dalam dia punya ceramah, nak bagi tahu bahawa ajaran itu adalah satu perkara, amalan itu boleh membawa perkara yang khurafat atau syirik. Kita potong satu perkataan yang seolah-olah asatizah tu menyokong apa yang kita buat, perkara khurafat dan syirik atau kita buat. Yang itu adalah satu perkara yang sangat teruk. Sebab mereka bohong tetapi mereka tahu kebenaran tersebut. Mereka tahu apa yang mereka katakan itu bohong. Itu lebih teruk. Menyampaikan satu perkara tanpa kita ketahui betul tak salah pun dah teruk dah. Tetapi kalau sampaikan satu perkara yang dia memang tahu salah, itu lagi-lagi teruk. Sebab niat dia adalah untuk menyembunyikan kebenaran, memutarkan maklumat yang benar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita daripada perkara-perkara inilah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin.
Kita teruskan secara ringkas ayat 79. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman dia dalam ayat 79. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat nabi, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya dia berkata apa? Hendaklah kamu jadi orang-orang yang rabbaniyin, yakni yang hanya mentaati, hanya yang menyembah, hanya yang memperhambakan diri kepada Allah SWT, yakni dengan ilmu dan dengan amal yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Seperti mana kita katakan sebelum ni bahawa apa yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi ni, mereka mendakwa apa yang mereka bawa ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kitab Allah Subhanahu wa taala itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui yang dibawa oleh para rasul. Tetapi apabila diselidiki apa yang orang-orang Yahudi dibawa, yang mereka katakan bahawa ini adalah Taurat, bertentangan dengan apa yang sepatutnya seorang Nabi itu bawa. Jadi adakah benar dakwaan mereka bahawa ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang mereka bawa ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, termasuklah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ini. Jadi benar ke dakwaan mereka ini bahawa ini adalah datang daripada Allah? Yang itu. Sebab tu Allah jawab kepada mereka ni. Allah jawab kepada mereka ini, tak wajar, dia kata. Tak wajar sebab perkara ni sepatutnya tak boleh terbayang dalam benak sesiapa pun manusia yang mengkaji tentang kitab, manusia yang kenal yang lihat kepada Rasulullah SAW, ataupun yang kaji berkenaan Nabi Isa alaihissalam sendiri dalam kitab pun akan buat perkara ini. Yakni apa yang mereka buat, hendaklah apa yang mereka kata, yang mereka dakwa bahawa para Nabi ni kata apa, hendaklah kamu jadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Mereka datangkan satu perkara yang kita lihat macam, takkanlah ini Nabi kata. Sebab mereka suruh ikut, mereka bahkan mereka suruh sembah Nabi mereka pun ada yang mereka buat apa? Mereka kata Uzair ini anak Tuhan. Kalau orang golongan Nasrani pula, ahli kitab dan golongan Nasrani, mereka kata apa? Isa anak Tuhan. Mereka buat perkara-perkara tersebut. Macam mana takkanlah Allah nak bagi tahu, Allah bagi manusia berfikir, takkanlah mereka nak kata jadilah penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini tidak wajar. Sedangkan apa yang ada dalam kitab Yahudi, yang ada pada kitab Yahudi, yang sebenarnya ada pada orang Islam lah, sebab Islam tu, kitab-kitab tu turun kepada orang Islam, kepada Musa, kepada Isa, mereka orang Islam. Tetapi yang ada sekarang bukanlah kitab asal yang mereka telah selewengkan. Tak patut yang mereka katakan kitab suci ni tiba-tiba buat satu perkara yang menyuruh mempersekutukan Allah. Tak patut. Sedangkan kitab Al-Quran tu dan termasuk Al-Quran tu sendiri melarang mempersekutukan Allah. Dan apa yang diajak ialah ajak mengesahkan Allah SWT dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatan dan ibadah kepadanya. Itu dia. Jadi perkara yang mereka bawa ini suatu perkara yang sangat membelikkan. Sedangkan Nabi dan Rasul itu adalah orang yang paling kenal Allah SWT. Semua para Nabi dan Rasul ni. Jadi kita lihat bahawa apa yang mereka dakwa yang ada dalam kitab ini suatu perkara yang pelik.
Sebab mereka jelaslah kebohongannya. Sebab kebanyakan manusia ini apabila dia bawa tentang kitab, akhirnya apa yang mereka nak kepada pengagungan diri mereka, mereka diiktiraf. Kadang-kadang mereka tak puas hati orang sekadar orang pergi masjid ke, dah belajar Quran dan sunnah, mereka tak lagi. Selagi tak join group dia, selagi tak ikut dia, dia kata masih lagi belum sempurna keislaman kamu ni. Yang tu. Itu kita tak takutkan. Jadi macam mana dalam kita menyampaikan dakwah misalnya, apa yang sebenarnya kita nak? Kita nak follower ke? Kita nak orang ikut kita ke? Kita orang nak kagum kat kita ke? Kadang-kadang orang tak nak dengar kita, orang tak selari dengan apa yang kita kata. Tapi dia dengar orang lain misalnya, para asatizah yang lain misalnya, yang cakap lebih kurang sama apa yang kita kata. Jadi janganlah kerana kita dengki, kita kata apa orang yang bawa ni salah dan sebagainya. Yang penting bukan dia ikut kita. Ikutlah siapa pun, dengarlah siapa pun, asalkan yang didengari itu adalah datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Jadi Allah kata tak patut. Takkanlah mereka ni nak buat perkara tersebut. Sepatutnya kalau para nabi ni dia akan cakap apa? Dia akan cakap, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, yang berpegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai ilahi. Kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu terus-menerus mempelajarinya. Itu dia. Jadi kata kita lihat bahawa Nabi dan Rasul ni sepatutnya macam itulah. Mereka takkan buat perkara ni. Mereka orang yang benar-benar faham kitab. Mereka orang-orang yang mengajarkan. Mereka belajar kitab. Kan para Nabi ni dapat kitab ni, dapat wahyu ni melalui malaikat Jibril kan. So mereka belajar daripada Jibril ni apa yang datang daripada Allah SWT. Mereka tahu perkara tersebut. Takkanlah mereka ni orang yang biasa dengan kitab, tiba-tiba mereka nak buat suatu perkara yang lain pula. Nak suruh pula orang lebih kagum kepada diri dia. Kerana kita lihat zaman sekarang misalnya Tok Bomo misalnya. Kan? Mereka dakwa. Sekarang ni Tok Bomo pun pakai jubah. Sekarang Tok Bomo pun pakai kopiah juga. Minta maaf cakap. Dia tukar baju dah. Dulu Tok Bomo pakai baju hitam ke apa dengan tengkorak ke apa. Yang kemian ke. Zaman sekarang Tok Bomo pun dah pakai baju lain. Sebab mereka tahu baju tu dah tak boleh jalan dah. So pakai cara lain pula. Pakai dengan dalam bentuk seorang ustaz, seorang yang beragama misalnya. Tetapi apa yang mereka selalu katakan, mereka dakwa bahawa mereka tahu benda gaib. Mereka tahu dalam badan manusia ni ada jin dan sebagainya. Mereka buat satu perkara-perkara yang menyebabkan manusia kagum kepada mereka. Mereka bagilah ayat-ayat Quran sikit, campur-campur sikit. Yang tu menyebabkan manusia terpedaya. Itu yang kita takuti. Sedangkan sepatutnya orang yang belajar Quran, orang yang belajar sunnah, orang yang belajar kitab Allah, dia bukan nak bawa orang kagum kat diri dia. Dia nak buat orang kagum kepada Allah SWT. Satu kita katakan tadi, bukan bila kita lihat kepada suatu kepelikan, kita lihat kepada mujizat yang Allah datangkan, bukan kita kena kagum. Kalau karamah yang kita lihat pun bukan Allah suruh kita kagum kepada karamah tu. Kagum kepada pembuat karamah tu, iaitu Allah SWT. Bahkan dalam keadaan dunia biasa kita ni, kita lihat matahari ke apa, bukan kita kagum kepada matahari tu, kita kagum kepada Allah SWT. Sebab tu ada setengah golongan misalnya golongan liberal ke misalnya, golongan yang cuba memutabelitkan kebenaran. Mereka dakwa bila ada kita buat solat gerhana bulan atau gerhana matahari misalnya, mereka dakwa, oh tengok ini ajaran ni apa menyembah apa tu matahari atau bulan misalnya. Sebab apa mereka tak faham? Apabila kita kagum kepada gerhana bulan dan gerhana matahari, Allah tak bagi kita sembah gerhana bulan dan matahari. Allah suruh sembah dia. Kekaguman kita itu kepada Allah SWT. Jadi apabila kita kagum kepada gerhana matahari dan bulan, kita tak sembah. Kita tak pergi kat luar dan sembah matahari dan bulan. Kita sembah menghadap kiblat, kita sembah Allah SWT. Kekaguman kita itu, kegerunan kita itu adalah kepada Allah SWT, bukan kepada bulan dan bukan kepada gerhana bulan dan gerhana matahari itu. Itu cara Islam mengajar, Nabi ajar. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, dia risau. Dia menyatakan dia risau kalau kubur dia nanti lebih kurang masuk hadis jadi seperti mana. Dia risau bahawa nanti setelah dia wafat nanti orang jadikan dia seperti mana orang jadikan kepada Isa alaihissalam. Mengagung lebih daripada sepatutnya. Pengagungan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara kita berselawat kepada dia, dengan cara kita mengikuti ajaran-ajaran dia.
tapi bukan lebih daripada batasnya. Kita tak minta kepada Rasulullah SAW. Kita doa apa, kita minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sebab tu kita balik kepada ayat ini, kita kata Allah kata takkan. Sepatutnya mereka ni, para nabi sepatutnya cakap, jadi orang Rabbani. Jadi orang Rabbani. Jadi orang yang pegang teguh mengamalkan nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai yang telah Allah SWT ajar. Yang bawa yang ada dalam Quran, ada dalam kitab tu. Kerana apa? Sebab kamu selalu ajarkan kitab. Kamu terus menerus mempelajari dia. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Misbah ni, makna Rabbani ni, apa maksud Rabbani ni? Jadi Rabbani ni maksudnya daripada Rabb. Rabb ni dia banyak maksud. Antara lain maksud Rabb ni, kalau menurut penulis tafsir Misbah ni, dia kata pendidik, pelindung. Dan jika kata ini berdiri sendiri menurut dia, maka yang dimaksud tidak lain kecuali Allah SWT. Dia kata kalau anda bermaksud menisbahkan sesuatu, maka biasanya kata ini tambah dengan huruf ya. Seperti kata insani, menjadi insan menjadi insani, atau nur menjadi nuri. Kata beliau. Jadi apabila anda ingin menekankan sifat itu, maka dalam bahasa Arab ditambahkan juga huruf ya dengan huruf alif dan nun, sehingga kata nur jadi nurani dan kata Rabb jadi Rabbani, sebagaimana bunyi yang di atas. Jadi apa maksud Rabbani ialah orang yang dalam semua aktiviti, gerak, langkah dan niat dan ucapannya semuanya sejalan dengan nilai-nilai yang dipesankan oleh Allah SWT, yang maha memelihara dan mendidik itu, menurut penulis tafsir. Jadi kata tadrusun lagi, kata beliau lagi, digunakan untuk meneliti sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam konteks teks, baik dalam kitab suci maupun selainnya, dia adalah membahas, jadi mendiskusikan teks untuk menarik informasi, kita nak absorb apa information dan pesan-pesan yang dikandungnya. Jadi kata penulis tafsir ni, kalau maksud Rabbani ni menurut ayat ni, paling tidak mesti melakukan dua perkara tersebut, iaitu terus menerus mengajarkan kitab Allah SWT ni dan terus menerus mempelajarinya. Lihat. Jadi kita tak boleh sekadar mengaku Rabbani. Betul, mengaku bahawa ni adalah guru yang murabbi. Dia ni adalah satu guru yang membawa Allah orang kepada manusia. Ciri utama kalau dia nak jadi murabbi atau Rabbani ni, ciri utama dia apa? Kalau orang tu mengaku dia itu Rabbani, dia itu mesti ajar kitab Allah SWT. Bukan ajar apa yang ada dalam nafsu dia, bukan ajar apa yang dalam pendapat dia, bukan ajar apa yang ada dalam ajaran nenek moyang dia. Bukan. Kalau pendapat, dia kena kata ini pendapat saya. Tetapi kalau benar dia datang daripada Allah, dia kata ini adalah daripada Allah SWT, ini ada daripada Rasul dia. Itu sebenarnya. Kalau kita pegang kepada prinsip ini, maka tidak adalah orang yang mengajar satu perkara yang sekadar untuk berlipu lara semata-mata. Cerita, cakap, orang gelak, orang percaya, akhirnya mereka jauh daripada kitab Allah SWT. Itu sebenarnya yang sangat kita perlu perhatikan, dan saya ingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita mengajar, tengok video lepas-lepas Allah, ada yang tersilap semua. Kadang-kadang dah cakap dah dalam kepala fikir lain, mulut cakap lain, itu pun kita rasa bersalah sangat dah. Bagaimana kalau orang yang memang betul-betul tahu, yang tak buat research langsung, yang tak kisah langsung, dia boleh cakap saja apa yang dia cakap tanpa rasa bersalah. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Sebab tu kalau kita nak jadi Rabbani, kita kena buat apa? Kita kena ajar kitab Allah. Dan yang paling penting juga, bukan sekadar belajar je. Sebab tu orang kata bila kalau tak silap Dr. Salah rasanya, kalau tak silap saya lah, Al-Khalidi rahim, minta maaf, hafizahullah. Alhamdulillah dia sihat lagi, alhamdulillah. Walaupun saya tak pernah jumpa dia, tapi lihatlah kuliah-kuliah dia dalam internet, dan juga bacalah juga sikit banyak apa yang dia tulis. Jadi apa dia kata, tidak, jangan terhad sampai yang kata ilmu ni, jangan sampai bila dah misal sampai dapat PhD ke, dah stop dah, tak nak belajar dah. Dah rasa kita cerdik dah. Jangan gitu. Tak kira lah kalau kita tak ambil PhD, kalau kita rasa kita dah belajar kat pondok ke, kita dah belajar banyak tempat ke, kita rasa dah jadi guru, dah boleh mengajar dah, kita berhenti belajar. Jangan. Kalau kita buat perkara tersebut, maksudnya kita bukan Rabbani. Dia kena terus ajar kitab
Allah SWT terus mempelajari. Kita lihat Rasulullah SAW misalnya. Apa yang Allah SWT suruh Nabi baca dalam surah Taha kalau tak silap, di mana Allah kata Qur rabbi zidni ilma. Qur rabbi zidni ilma. Katakanlah bahawa tambah ilmu. Bila dikatakan perkara tersebut, adakah ketika itu Rasulullah SAW bukan Nabi? Adakah Rasulullah SAW itu tidak ada ilmu? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW dah ada ilmu, dah ada ilmu tentang Allah SWT. Tetapi masih lagi Allah SWT ajar kepada Rasulullah, suruh doa, Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Jadi pelik kalau kita ni orang biasa-biasa yang bukan Nabi ni pun, kita rasa satu peringkat, kita rasa kita seorang yang pandai, kita je tahu semua benda. Itu menunjukkan kesombongan. Dan itu menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita tak mampu untuk upgrade lagi ilmu kita. Tapi ilmu apa yang kena belajar? Bukan semua ilmu kita boleh belajar. Bukan semua ilmu salah nak belajar buat apa. Yang penting ilmu yang membawa kita kepada Allah SWT. Dan tentu sahaja pertamanya ilmu apa? Yang paling penting ialah apa? Mengajarkan kitab Allah dan terus menerus mempelajari kitab Allah SWT. Itu dia. Sebab tu kita lihat Rasulullah SAW dia dapat wahyu apa? Sampailah ke akhir hayat dia. Wahyu itu terus turun. Sampailah hingga ke hampir kepada apa itu wafatnya Rasulullah SAW. Barulah wahyu tak turun dah. Kita tak tahu berapa tempoh lama tu, tuan-tuan kena rujuk. Berapa tempoh dah wahyu dah lengkap sebelum dia wafat. Tetapi kita boleh katakan sampailah orang kata zaman yang dia hampir mendekati kewafatan dia. Terus menerus dia mempelajari wahyu itu sendiri dan melalui perantara Jibril alaihi salam. Jadi mana mungkin kita yang ni kata kita yang manusia ni kita dah mendapik dada bahawa aku dah tahu semua dah, tak nak belajar dengan orang dah. Itu menunjukkan kita sombong. Tapi apa yang nak belajar? Kitab Allah. Lihat para asatizah lain ajar kitab Allah, kita ikuti. Dan mesti ada penapis. Kita kena lihat apa yang dia bawa itu datang daripada diri dia, pandangan dia sahaja, atau benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya panduan ini sebenarnya dalam Allah SWT memperingatkan berkenaan takkanlah Allah nak bagi tahu, nak berhujah bahawa mendatangkan hujah supaya kita boleh hujah bahawa takkanlah kitab Allah macam ni, tetapi sebenarnya dia bukan sahaja untuk kita lihat kepada keburukan orang Yahudi itu. Bukan sahaja kita nak lihat kepada orang Yahudi ni bahawa ini perangai dia, tetapi sebenarnya kita nak lihat kepada diri kita. Adakah benar kita ni adalah Rabbaniyun? Orang yang apa? Yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan mengajarkan kitab dan juga sentiasa mempelajari dia. Jadi ini hujah yang Allah SWT datangkan kepada ahli kitab bahawa mereka dakwa apa yang mereka bawa ni datang daripada Allah, datang daripada Rasulnya, tetapi Allah datang dalam bentuk supaya manusia berfikir, takkanlah para Rasul nak cakap perkara ni. Takkanlah para Rasul nak ajak supaya orang ni ikut perkara yang suruh sembah diri dia. Sembah ni tuan-tuan kena faham, memperhambakan diri. Ini bukan maksudnya sembah macam tu je, angkat macam ni. Kita orang Islam tak buatlah macam tu kepada orang lain, tapi kita ambil pandangan dia mengatasi pandangan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan memang Al-Quran dan Sunnah memang cakap macam tu. Tidak ada cara lain untuk mentakwilkan. Kalau ada cara untuk takwilkan sesuai dengan apa yang ulama kata, sesuai dengan apa zaman dan sebagainya, itu perbincangan yang panjang, itu tidak ada masalah. Tapi yang memang dia ikut satu pandangan, tidak ada asas langsung, tidak ada asas langsung Al-Quran dan Sunnah, dan dia dakwa itu datang daripada Al-Quran dan hadis, maka yang itu kita kena tolak. Sebab takkanlah minta maaf, apabila kita lakukan perkara tersebut, apabila kita membelakangkan Al-Quran mengatasi apa yang orang kata. Misalnya orang tu kata sebenarnya sampai satu peringkat tertinggi kamu tak perlu nak semayang lagi, sebab ada kan dalam Quran kata terus semayang, solat lebih kurang macam tu, beribadah kepada Allah sampailah kepada al-yakin misalnya. Dan ada antara mereka yang tafsirkan al-yakin itu sebagai sampai yakin, sampai peringkat bila kita dah cukup yakin dah tak payah solat dah.
Itu antara yang dia kata, apa yang didakwa oleh setengah golongan. Sedangkan al-yakin itu, kalau kita lihat ayat tu betul-betul, sebenarnya ada orang kafir ni, mereka mereka nak mengaruhi orang supaya orang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat kekangan-kekangan kepada orang Islam ni, datangkan pemikiran-pemikiran yang salah dan sebagainya. Mereka menentang Rasulullah SAW, sahabat dan sebagainya misalnya. Dan apa yang Allah SWT suruh pada umat Islam ni, terus menerus sembah Allah SWT. Walau apa pun yang berlaku, walau apa perintangan yang datang, walaupun orang dapat datangkan apa saja fahaman, terus kekal dengan kitab Allah SWT, terus kekal dengan Allah SWT, sampailah kamu dijemput kembali untuk kembali kepada aku. Itu sebenarnya maksud dia. Tetapi ada orang dia larikan maksud dia, putarkan lidah dia, dia datangkan pandangan-pandangan dia sendiri. Itu dia. Jadi kalau kita ikut mereka, ikut pandangan mereka, kita tak ikut pandangan kepada majoriti ulama yang mengikut Quran dan Sunnah, mereka yang menakwilkan, menafsirkan maksud ayat itu dengan selari dengan apa yang Allah SWT bawakan, maka kita sebenarnya telah membelakangkan, kita sebenarnya telah menyembah orang itu walaupun kita tak sembah dia. Sebab kita ikut orang itu dengan mengabaikan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam. Ikut sahaja dah, maksud dah sembah dah. Sebab kita ikut seseorang tu sampai kita membelakangkan kebenaran, itu dah kira menyembah, dah kira memperhambakan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-80. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah SWT berfirman, dan tidak, yakni mungkin pula bagi mereka ini, menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dalam kurungan patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslimin? Takkanlah para nabi ni, kalau kita lihat dalam ajaran setengah golongan, misalnya kalau kita kata Yahudi, dia kata apa? Dia kata Uzair anak Tuhan. Nasrani, dia kata Isa anak Tuhan. Maka kalau kita lihat Rasulullah pada zaman kita, misalnya ada orang buat Rasulullah SAW ni seolah-olah standing dengan Tuhan dah. Yang itu kita takutkan. Sedangkan Rasulullah SAW tu memang kita kena tinggikan dia, martabat dia ditinggikan oleh Allah SWT. Tetapi apa yang Allah suruh kita selawat. Nabi suruh kita selawat kat dia. Nabi Allah dan malaikat juga berselawat kepada Nabi. Yang ini memberi kita kena berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang disuruh. Tetapi bukan disuruh untuk kita berdoa kepada Nabi, minta kat Nabi, bukan. Kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ingatkan. Sebab tu Nabi risau perkara ini, takut orang buat lebih kepada susuk tubuh dia. Sedangkan yang patut kita agungkan, yang paling utama mestilah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah mereka ini, para nabi ni, nak suruh sembah nabi pula sebagai Tuhan pula. Dan memang betul, literally saja, mereka bukan sekadar dakwa ikut mereka, tetapi memang mereka sembah pun kepada Nabi Isa tu. Dan dalam Quran diberitahu bahawa mereka kata pun Uzair tu anak Tuhan. Mereka jadikan Isa, setengah golongan jadikan Uzair anak Tuhan, setengah golongan jadikan Isa AS sebagai Tuhan. Ada yang kata anak Tuhan, ada kata sebahagian daripada Tuhan, ada kata Tuhan itu sendiri. Itu. Banyak-banyak versi lah. Nasrani ini pun bukan satu saja versi. Tapi semua membawa kepada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengagungan lebih kepada pengagungan atau sama seperti mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu takkanlah para nabi nak suruh perkara tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kalau golongan, kalau tak silap, Nasrani mengatakan bahawa malaikat anak-anak perempuan Tuhan. Orang Arab jahiliah pada zaman Rasulullah pun mengatakan perkara tersebut. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala pada nabi nak suruh nak cakap perkara-perkara macam ni.
Sebenarnya Allah SWT datangkan manusia fikir. Sebenarnya Allah SWT tahu pun para Nabi dan para Rasul takkan buat perkara tersebut. Ya Allah nak sampaikan ni adalah kepada kalian. Kalian yang sepatutnya adalah kan kalau kita lihat pada hadis Nabi. Kan apa tu, ulama' ini adalah pewaris. Pewaris anbiya pada Nabi. Tetapi takkanlah kalian yang dianggap kalian ni boleh jadi, pangkat kalian ni boleh jadi sebagai pewaris Nabi, tiba-tiba kalian nak bawa suatu perkara yang bukan diwarisi oleh para Nabi kalian. Kalian tak bawa apa yang Nabi kata pun. Itu. Allah nak bagi tahu kepada ahli kitab dan kepada siapa saja pada zaman mana pun, siapa saja yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, pengikut para Nabi dan Rasul, maka dia takkan nak cakap suatu perkara yang membawa kepada pengagungan kepada diri dia, ataupun pengagungan kepada para Nabi berlebihan daripada sepatut yang Allah SWT suruh. Semua mesti ada had dia. Allah suruh kita taat, Allah suruh kita berlaku baik kepada ibu bapa, semua ada had dia. Jangan melebihi ketaatan kita kepada Allah SWT. Itu dia. Dan pengagungan kita kepada Nabi sekalipun, mana-mana Nabi sekalipun, mesti jangan melebihi seperti mana yang had yang telah Allah SWT tentukan. Sebab pengagungan paling mutlak mestilah kepada Allah SWT. Sebab tu dalam doa Allah tak ajar, Nabi tak ajar kita ada perantaraan makhluk. Allah suruh kita berhubung terus dengan Nabi, ajar kita berhubung terus kepada Allah SWT. Kita lihat ya, kalau para Nabi, para Rasul, misalnya kalau kita lihat dalam Quran berkenaan dengan Zakaria alaihissalam, dia diseru oleh malaikat kan. Malaikat yang datangkan dia wahyu, tapi dia tak seru, dia tak jawab kepada malaikat tu. Dia terus jawab kepada Allah, dia doa kepada Allah SWT. Sedangkan yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat. Tetapi dia tidak bercakap kepada malaikat itu, tidak berdoa kepada malaikat itu, tapi dia doa direct, minta direct kepada Allah SWT. Jadi apabila kita nak menyeru ni, jangan kalau ada ajaran, jangan kita seru Nabi dalam doa kita, jangan kita seru mana-mana orang yang disangka sebagai wali Allah ke, jangan seru malaikat, jangan. Apa yang Allah ajar, kalau dalam sunnah misalnya, yang ada cuma pujian terhadap Allah, selawat kepada Rasulullah SAW, yang itu sahaja. Tapi bukan minta direct kepada Nabi SAW. Kita minta kepada Allah SWT. Baik. Sebab tu Allah SWT kata, kalau kalian buat macam ni, aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Adakah patut dia tu, Nabi ni, suruh kamu jadi kafir setelah kamu jadi muslim? Apabila kamu dah ajar orang tentang ingat Allah SWT dan segala-galanya, suruh orang ikut Rasul dan sebagainya, tetapi kenapa tiba-tiba ajar suatu perkara yang menyesatkan, suatu perkara yang menyebabkan orang jadi khurafat, menyebabkan orang syirik kepada Allah SWT. Dan itu satu perkara yang sangat memelikkan. Iaitu Allah bawa analogi kepada menisbahkan kepada Nabi mereka, Nabinya, tetapi Allah SWT sebenarnya nak sampaikan kepada kita, kepada orang itu, utama orang-orang yang ajar isi kitab ni, orang yang ajar agama ni. Dia kena lihat apa sebenarnya dia bawa. Dia bawa pandangan dia sekadar nak menghiburkan manusia, lepas tu dapat duit, dan sekadar itu sahaja. Nak dapat followers, nak dapat duit, itu sahaja tujuan dia. Adakah itu? Jadi tak apalah, tak payah sampai kebenaran, asalkan manusia ikut, asalkan dapat income. Adakah itu tujuan kita? Maka akhirnya kita telah menjual syurga itu dengan dengan dunia. Kita jual dengan harga yang murah. Sebab apa? Itu yang Allah sebut sebelum ini kan, samanan qalila. Dunia itu yang follower yang dapat, harta yang dapat tu, kalau nak dibandingkan dengan kebenaran, dengan syurga Allah SWT itu, memang tidak ternilai langsung, tak boleh nak dibandingkan. Maka kita telah ambil suatu benda yang bersifat sementara, yang bersifat murah untuk untuk kesenangan yang sementara. Kita telah gadaikan, kita jual sesuatu yang mahal itu, kita jual syurga itu demi mendapat kemewahan, demi mendapat pangkat, demi mendapat follower, kita jadi popular. Tapi itu semua sementara saja. Di sisi Allah SWT tidak ada nilai kalau kita tidak membawa diri kita kepada perhambaan kepada Allah SWT.
Sebab tu Allah kata, patut ke Rasul nak suruh macam tu, sedangkan dia duk cakap sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah, tiba-tiba nak jadikan kalian ni kufur pula, kafir pula. Wallah, wallahu a'lam. Itulah kalau kita lihat lagi, kalau ayat 80 ni, kalau kita nak tadabbur lagi, kita boleh fikir logik dia, takkanlah Allah nak Nabi nak suruh kita kufur pula. Takkanlah macam tu. Takkanlah lepas dah jadi orang Muslim nak suruh murtad pula. Jadi kita dapat lihat bahawa ayat 80 ni Allah nak bagi tahu tentang tauhid. Surat ayat-ayat sebelum ini, ayat-ayat 78 sampailah 80 kalau tak silap, dia lebih daripada tauhid. Nak bagi tahu sebenarnya macam ni sepatutnya. Nak doa kat siapa? Nak memperhambakan diri kepada siapa? Bukan kepada malaikat, bukan memperhambakan diri kepada Rasul, kepada Nabi, bukan. Kita ikut Nabi, ajaran dia, supaya kita menyembah Allah SWT. Jadi kita dapat lihat nanti Allah SWT akan bagi tahu pula. Jadi apa tujuan para Nabi dan para Rasul ni? Malaikat ni apa tujuan dia? Antara tugas malaikat apa? Dia menyampaikan wahyu. Jibril. Jibril bagi kepada Nabi, dan para Nabi bawa kepada kita. Rasulullah SAW ambil daripada Jibril dan bawa kepada kita. Itu tujuan dia. Malaikat ini, malaikat ini, para Rasul daripada kalangan malaikat dan daripada kalangan manusia ini bukan untuk kita sembah mereka, tapi untuk kita ambil pelajaran yang datang daripada Allah SWT. Dalil yang datang daripada Allah SWT. Wahyu yang datang daripada Allah SWT. Itu dia. Kita lihat pada ayat 81. Kita terus kepada ayat 81. Wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minuna bihi ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan dalam kurungan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para Nabi. Ini sebenarnya pada Nabi ni Allah bagi tahu kepada kita perkara yang gaib, yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Melainkan kalau Allah tak cerita kat kita tak tahu. Yang kalian dakwa bahawa agama kalian macam ni, inilah yang Nabi ajar. Sebenarnya tak. Allah kata ini sebenarnya yang Nabi ajar. Ini apa yang Allah SWT dah janjikan dengan para Nabi. Apa dia? Dah buat perjanjian dengan mereka. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para Nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Okey, kita lihat sebentar maksud dia. Okey, apa yang dijanjikan oleh para Nabi ini? Para Nabi berjanji kepada Allah SWT bahawa apabila datangnya seorang Rasul, terutama yang bernama Muhammad SAW ni, mereka akan beriman. Mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian Nabi-Nabi ini mengikat kepada semua umat. Itu dia. Saya katakan, even sebelum Nabi Muhammad SAW lagi, Nabi Yahya AS, mereka dia membantu siapa? Dia membantu Nabi Isa AS. Para Nabi ini tidak ada rasa dengki. Tak kita kata, aku senior, kenapa aku kena ikut junior pula? Tak macam tu. Allah tak ajar macam tu. Kita tak boleh tengok, budak, ni baru keluar universiti, ni budak Hindustan ni nak ajar aku pasal agama pula. Kita rasa macam tu, tak boleh. Walaupun orang tu jauh lagi muda daripada kita, walaupun baru 18 tahun, baru 19 tahun, kita dah 40 tahun, kita tetap kena ikut dia. Kalau dia bawa perkara itu adalah selari dengan apa yang dibawa oleh Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau dia tu tak kira lah umur dia dah 70 ke 80 ke, dia ada follower yang ramai pun, tapi apa yang dia cakap itu bukan datang daripada Allah dan Rasul, kita tolak. Kita bukan lihat siapa yang membawa, kita lihat apa yang dibawa. Yang tu, para Nabi dia tak kira, junior dia pun dia ikut. Sebab tu para Nabi
Kalau kita lihat dalam Quran diberitahu bahawa Nabi Isa AS pun dah bagi tahu bahawa nanti kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada langsung dengki dalam hati dia. Tak ada rasa kenapa tak aku yang jadi Nabi akhir zaman. Dia tak cakap macam tu. Dia suruh pengikut dia, nanti bila ada Ahmad ni, Nabi nama Ahmad ni, ikut. Ya itu. Kita lihat bahawa para Nabi ni begitu amanah sekali dengan apa yang mereka janjikan dengan Allah SWT. Sebab tu Allah SWT kata, manakala aku berikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Benar Allah berfirman lagi, maksud dia, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka jawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, yakni para Nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Itu yang dijanjikan oleh para Nabi dan para Rasul. Jadi sebenarnya Allah nak tempelak lah. Kalaulah Nabi-Nabi yang hebat ini, mereka yang ada pangkat, mereka ada kitab, mereka ada hikmah, mereka ada followers mereka sendiri, mereka sanggup ikut pada Nabi yang terkemudian, takkanlah kita yang sebenarnya tak adalah tinggi mana pun ilmu kita pun, tiba-tiba tak mau tunduk kepada kebenaran, tidak mau tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga sanggup kita kata bahawa apa yang Nabi bawa ni kulit sahaja, apa yang kita amali isi. Allahu Akbar. Mana mungkin kita kata, oh apa yang guru aku bawa ni betul, lagi betul daripada apa yang Rasulullah bawa. Adakah itu yang kita nak kata? Lepas tu kita kata kita sayang Nabi. Allahu Akbar. Jadi tak boleh begitu. Tak boleh kita kata, oh sampai peringkat tinggi syariat. Tak ada. Saya pernah bertemu pun pengalaman. Kadang-kadang kawan pun, dia tak solat sebab apa? Dia kata ini dah hakikat dan sebagainya lah. Perkara-perkara tersebut lah, kita tak nak panjang sangat. Tapi tuan-tuan, puan-puan sendiri faham apa yang kita maksudkan. Maksudnya tak semayang dah sebab apa? Dah kenal Allah, tak payah semayang dah. Allah apa? Mana boleh macam tu? Tak boleh. Siapa yang manusia yang paling kenal dengan Allah SWT? Tentu saja Rasulullah SAW. Kita lihat riwayat sirah dan sebagainya dalam hadis, apa dia? Dia sembah Allah SWT sampai akhir hayat dia. Yang disebut ketika dia hampir wafat, apa dia? Aku mahu bersama Rafiul A'la, angkat bersama yang tertinggi, nak bersama dengan Allah SWT. Ingat tentang Allah SWT, bukan agungkan diri sendiri. Ikut syariat Allah SWT yang dibawa oleh para Nabi, iaitu yang diturunkan oleh Allah SWT. Bukan ikut apa yang ada dalam hawa nafsu, bukan ikut pandangan manusia yang belum tentu benarnya, apatah lagi yang menyesatkan. Allah. Kalau kita ikut Quran ni betul-betul, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau para Nabi pun mereka janji untuk pegang betul-betul syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi selepasnya, maka takkanlah kita yang Nabi dah tak ada, dah confirm wahyu tak turun dah, tiba-tiba kita nak dakwa, kita mimpi kita nak dakwa bahawa ini boleh mengatasi apa yang Nabi bawa. Semoga Allah lindungi perkara tersebut. Moga kita jadi seperti mana yang Allah SWT kata kepada Nabi, maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Yang ni apabila kita dah belajar Quran, kita dah belajar kitab, kita dah belajar sunnah Rasulullah SAW, kita pegang betul-betul, sebab kita dah berjanji. Hakikatnya bila kita telah belajar Quran, sebenarnya kita telah berjanji untuk mengikuti apa yang disuruh oleh Allah SWT itu sendiri. Sebab tu mulai hari ini, mulai saat ini, apabila kita baca Al-Quran, kita kena rasa betul bahawa inilah janji aku dengan Allah. Kalau sebelum ni kita ada solat pun kita lebih kurang. Sebelum ni kita pun ada berkasar dengan mak ayah kita, taubat, minta ampun kepada mereka, kepada kedua ibu apa, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada mereka. Lupakan mana yang sudah tu sudahlah. Kita mulakan hidup baru. Ini adalah janji kita kepada Allah untuk ikut apa yang Allah SWT suruh. Kalau kita taat kepada manusia sebab Allah suruh, yang Allah suruh. Kita taat, kita hormati ibu dan bapa sebab Allah suruh. Yang dah sudah tu sudahlah. Kita baiki diri supaya apa? Kita bila baca Quran, kita dengan niat untuk kita baiki diri kita. Yang sudah tu sudah,
kita mulakan hidup baru dengan Al-Quran, dengan kitab Allah SWT, dan tentu juga sunnah Nabi SAW, sebab Allah suruh kita ikut Nabi. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Allah suruh cakap, Nabi kata, Allah suruh Nabi Muhammad SAW kata, jika betul kamu cintakan Allah, maka ikutilah aku. Kita ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Begitulah sepatutnya orang Yahudi, orang Nasrani, sepatutnya mereka dah ada kitab, mereka kena tahu bahawa apa yang dalam kitab tu mereka suruh ikut apa? Suruh ikut syariat Rasulullah SAW. Kerana pada Nabi mereka, bahkan Isa AS pun nanti bila dia turun kelak, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Okey, kita teruskan ayat 82. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kemudian Allah lanjutkan, kemudian siapa yang berpaling ingkar sesudah mengakui perjanjian setia itu. Pada Nabi tidak akan pernah ingkar. Yang Allah nak tunjuk, Allah nak bagi tahu kat kita. Kita dah baca Quran, kita dah baca hadis Nabi SAW, tapi kita buat perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah SWT mahu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah kata itulah ciri orang-orang yang fasik. Itulah fa'ulaika humul fasikun. Jadi kita kena belajar betul-betul. Kalaulah pada Nabi itu sendiri dia tidak akan dia tidak akan mengingkari perjanjian mereka itu. Kalaulah pada Nabi yang ada ilmu ini yang hebat tu, mereka sendiri tidak menyalahi syariat, takkanlah kita ini hendak ingkar kepada perjanjian yang telah kita baca dalam Quran ni. Takkan setelah kita belajar Quran, setelah kita bersyahadah, kita bersyahadah, itu janji kita tu. Syahadah tu adalah janji. Janji kita dengan Allah SWT. Apa janji kita? Kita bersaksi bahawa Allah SWT itu Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan kita tidak mensyirikkan dia, dengan kita tidak rasa sangka buruk kepada dia, dengan kita tidak menduakan dia, dengan kita tidak sembah selain daripada dia. Dan juga kita juga bersaksi, kita berjanji bahawa kita akan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Kita berjanji, sebenarnya itu adalah janji setia kita untuk ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Orang yang kata bahawa syariat ini hanyalah kulit sahaja, bahawa dia tak faham kepada syahadah, dia pun dia tak faham dah. Sepatutnya kita kena faham, itulah janji kita kepada Allah untuk tidak mensyirikkan dia, dan janji kita kepada Allah juga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Faulaika humul fasikun. Allah kata mereka akan jadi orang fasik kalau mereka ingkar. Para Nabi tak akan jadi fasik pun. Sebenarnya Allah bagi tahu, kalaulah Nabi itu sendiri pun yang hebat ni pun, dia orang berani untuk buat perkara ni, aku cop orang fasik kalau kalian lagi-lagi lah. Kita yang tak ada pangkat ni, kita yang orang biasa ni pun kan, kalaulah pada Nabi yang hebat pun Allah kata aku akan hukum dia, kalau buat perkara ni aku akan cop dia sebagai orang fasik, padahal dia dekat dengan Allah SWT, apatah lagi kita risau sebab ada setengah kita macam bila kita dah sampai peringkat tinggi, kita dah belajar banyak, kita dah belajar ni dan sana, kita rasa kita ni dekat sangat dengan Allah SWT. Kita rasa kita ni hebat sangat, kita rasa kita ni suci sangat. Akhirnya sampai lagi takut lagi, kita cakap apa pun orang ikut, sampai kita reka sendiri pun kita dah tak rasa apa-apa dah. Maka ketika itu kita jadi orang-orang yang fasik, orang yang berurusan melakukan dosa kepada Allah SWT. Jadi fasik ni siapa? Bukan para Nabi. Para Nabi takkan buat. Siapa yang pilih-pilih Nabi yang mereka nak, tolak mana yang mereka tak suka. Mana bab syariat yang sesuai dengan hawa nafsu, ambil. Mana yang tak sesuai, tinggal. Tu yang kata malas nak solat dah, tak payah solat dah. Tak nak ikut syariat Nabi dah. Sebab apa? Dah malas dah. Mungkin dah terlampau banyak ibadah dan sebagainya, ataupun dah rasa diri dah hebat, dah suci dah, hingga terpedaya dengan amalan sendiri. Kita lihat Yahudi tolak Nabi Isa, dan para orang-orang Nasrani pula tolak Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tolak Nabi Isa dan tolak Nabi Muhammad. Orang Nasrani pula terima Nabi Isa tapi tolak Nabi Muhammad SAW. Dan kita sepatutnya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, kita tak tolak satu Nabi pun, daripada Adam sampai
Nabi Muhammad SAW. Kalau kita terasa apabila orang hina Nabi Muhammad SAW, lukis gambar Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang lukis gambar Nabi Isa pun kita sepatutnya terasa. Sebab itu adalah para Nabi kita. Itu sebenarnya yang kita kena renungkan. Allahu a'lam. Tapi bukan sekadar terasa sahaja, lepas tu kita buat amalan yang para Nabi tak ajar. Terasa bermaksud kita kuat untuk apa? Mempertahankan kepada Nabi dengan cara apa? Mempertahankan apa yang mereka bawa, iaitu tauhid dan syariat. Itu syariat kita ikut Nabi Muhammad, tapi bab tauhid, akidah kita ikut semua para Nabi dan Rasul, semua bawa perkara yang sama, itu tidak mensyirikkan, tidak mempersekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Seterusnya ayat terakhir yang kita nak bincangkan hari ini, insya-Allah, ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya dalam kurungan baik dengan suka mahupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Sebentar tuan-tuan, kita lihat sebentar. Sebab dalam Quran sendiri ada dikatakan apa tu lebih kurang maksud daripada firman Allah SWT tu, ketika Allah berfirman kepada langit dan bumi yang masa itu masih dalam keadaan asap, datanglah kepadaku dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Apa kata mereka, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT? Kami datang dengan sukarela. Itu sepatutnya kita lakukan. Itu kembali kepada Allah sebelum nanti kita benar-benar kembali kepada Allah SWT. Kita betul-betul kena ikut Allah SWT sebelum nanti kita benar-benar dipaksa untuk ikut apa saja perintah Allah SWT sama ada kita masuk syurga atau neraka. Sekarang kita buat pilihan kita sekarang. Kita nak masuk syurga ke kita nak masuk neraka? Sebelum kita dipaksa memasuki ke mana-mana satu yang Allah kehendaki. So, maka mengapa mereka cari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada di langit dan bumi pun berserah diri kepadanya. Kita lihat Sunatullah, hanya planet-planet dia tak pernah menyalahi paksi dia. Matahari keluar duk time itulah dia keluar. Dia tidak kata menyalahi fitrah dia, menyalahi apa yang Allah tetapkan. Dia tak ingkar. Kalau dia ingkar, habis kita. Tapi sebenarnya kalau kita ingkar kepada Allah SWT pun sebenarnya akan merosakkan masyarakat, merosakkan dunia ni. Begitulah kita fikir betul-betul, kalaulah matahari atau bulan atau apa sahaja yang bergerak secara sunatullah ni dia menyalahi fitrah dia, menyalahi perintah Allah, maka akan rosak dunia ni. Begitulah juga kita. Kalau kita tak ikut sunatullah yang Allah telah tetapkan dan kita fitrah yang Allah telah tetapkan kepada kita, maka kita akan merosakkan diri kita sendiri dan kita akan merosakkan masyarakat. Itu dia. Kita merosakkan bumi ini, merosakkan agama ni. Jadi mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Mengapa nak ikut selain apa yang diperintahkan Allah, apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul? Tadi Allah dah bawa perbandingan yang kita boleh berfikir bahawa takkanlah Nabi-Nabi nak buat perkara ni. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kita, takkanlah nak cari agama selain daripada Allah. Padahal di langit dan bumi pun makhluk Allah SWT yang lain yang lebih hebat daripada manusia tu, lebih besar daripada manusia. Kalau kita lihat rimau kuat daripada manusia ni. Apa tu langit tu lagi besar daripada kita, bahkan lagi besar daripada bumi daripada kita ni, kerdil sangat takkanlah kita yang kerdil ini hendak lawan Allah SWT, nak ikut selain daripada Allah SWT. Sedangkan mereka itu datang juga kepada Allah walaupun dalam keadaan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Itu kita katakan tadi, kembalilah kita kepada Allah SWT sebelum kita ini benar-benar akan dikembalikan, dipaksa untuk kembali. Itu apabila maut menjemput kita. Itu dia. Allah Akbar. Kalau kita kaji Al-Quran tu sebenarnya kita tak ada masa nak kelahi dengan orang. Kita akan risau tentang diri kita. Adakah kita ini benar-benar dah ikut apa yang Allah SWT ajar kepada kita? Setiap orang, apa sahaja yang dia ada pandangan diri sendiri, tak
tak apa, kalau kalian tak nak ikut pandangan manusia, tak apa, kalian jangan ikut pandangan mereka. Tapi kalian kat balik, duduk kat rumah dan bilik, tengok Quran, baca, kita baca balik. Kita baca sunnah balik. Kita jernihkan fikiran kita, solat, apa semua. Semayang tu kita balang tahajud ke apa semua. Kita minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tunjukkan aku kebenaran. Bukan kebenaran apa yang manusia dah bawa ni. Bukan mengikut kebenaran sebab dia ni adalah guru aku, dia ni adalah orang yang aku hormati. Bukan itu. Kami nak betul-betul kebenaran yang kamu bawa. Mudah-mudahan Allah buka kita kepada jalan yang benar-benarnya, iaitu mengikut Quran dan Rasul dia. Kita hilangkan segala keegoan kita, hilangkan apa sahaja yang telah kita belajar tu, kita kosongkan gelas kita sekejap, kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, tunjukkan aku jalan kebenaran. Jadi setelah Allah dah bagi kita dalil, semua dah lengkap, dah takkan kita nak cari selain daripada agama Allah. Tak patut. Kerana ada satu saja agama yang diiktiraf oleh Allah, iaitu apa? Islam itu sendiri. Jadi kita tak boleh kata sebenarnya, kita tak boleh kata semua agama itu samalah, tak boleh, sebab Allah hanya iktiraf hanya iktiraf Islam itu sebagai agama. Itu pegangan yang kita pegang berdasarkan apa yang diajar oleh Allah SWT. Memang ada persamaan sedikit sebanyak, tetapi kita kan tapi agama Islam tu dengan agama lain tak sama. Tak sama, tetap tidak sama. Walaupun kita nampak ada sedikit persamaan, tapi hakikat sebenarnya tidak sama. Sebab apa? Agama ini hanya mengajak kita kepada perhambaan kepada Allah SWT. Jadi Allah nak bagi tahu kita, kalau kita tak ikut, siapa yang rugi? Kita tak rugi, sebab semua makhluk lain dah ikut dah. Alam pun dah ikut dah peraturan Allah SWT. Matahari pun dah bergerak, matahari pun dah ikut perintah Allah SWT. Bulan bintang pun dah ikut. Kalau kita lihat macam mana? Kalau kita kufur kepada Allah SWT, jantung kita masih taat pada Allah SWT. Dia berdegup selagi mana Allah SWT suruh berdegup. Sedangkan kita kufur ke Allah, sedang kita syirik ke Allah SWT, na'udzubillah. Tapi jantung kita masih taat lagi, buah pinggang kita masih taat lagi. Kalau mereka tak taat, dah lama dah. Kita mati dah kita. Awal-awal mati dah. Jadi jangan sampai akhirnya mereka taat untuk berhenti, untuk rosak. Kemudian kita tak sempat nak taubat, kita dah kembali kepada Allah SWT. Kita nak lari ke mana pun, akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Balik kat mana pun, kita tak akan kembali kepada apa tu sembahan-sembahan kita atau ikutan-ikutan kita. Macam mana pun kita akan kembali berhadapan dengan Allah SWT di mahkamah dia yang maha adil. Jadi tak takutkah kita dengan apa yang akan Allah SWT keutarakan apabila kita berhadapan dengan dia nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ni bukanlah untuk mengata kepada orang lain, tapi sebenarnya untuk kita muhasabah diri kita. Apabila kita telah diberi ilmu tentang Allah SWT, apabila kita telah diberi Quran, Sunnah, maka peganglah dia betul-betul, gigit dengan gigi geraham, sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sekadar mendakwa bahawa ini adalah para Nabi dan Rasul, tetapi sebenarnya dia bukan datang daripada para Nabi dan Rasul, kerana para Nabi dan Rasul tidak pernah membawa satu perkara untuk menggagungkan diri mereka, tetapi apa yang mereka bawa adalah untuk memperhambakan, supaya kita ini memperhambakan diri kepada Allah SWT, seperti mana makhluk-makhluk lain telah pun memperhambakan diri kepada Allah SWT. Maka amat rugilah kalau kita ni, yang Allah janjikan dengan ganjaran yang banyak sekali kelak di akhirat. Satu rahmat dia Allah bagi kat dunia ni, Allah simpan 99 rahmat lagi dekat akhirat. Takkanlah kita tak mau tunggu nak tertanya-tanya apakah rahmat tersebut. 99 lagi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmat Allah. Maka kita kekal terus dalam Quran dan sunnahnya. InsyaAllah kita akan dapat lagi 99 lagi kelak di akhirat. Satu pun kita dah cukup, dah merasai nikmat Allah SWT. Dah rasa tak nak berpisah dah dengan dunia ni. Apatah lagi kalau ada lagi nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah reserve di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Semikian sahaja, apa sahaja kata-kata yang mengguriskan hati, saya mohon maaf. Saya tak mohon maaf, ampunan maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat semua. Saya tak maksud melakukan perkara tersebut. Dan kalau ada salah, memang akan ada salah dan silap. Mana yang salah dan silap tu tuan-tuan tinggalkan. Ambil mana yang benar saja yang selari dengan Quran dan sunnah Nabi SAW.
Kalau tak ada, saya rasa insyaAllah itu sahaja, sekadar itu sahaja pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri baik-baik, mudah-mudahan Allah rahmati semua, Allah ampuni dosa kita semua, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk masuk ke syurga Allah yang tertinggi, itu Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallah, uh, su- Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.